Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejarah bangsa kita. Kali ini kami membawakan satu lagi kisah menarik dalam membongkar kisah sejarah. Dan kisah untuk kali ini ialah Kawat Maut Sandakan, Death Marches. Seperti apakah kisah ini? Mari sama-sama kita saksikan apakah kisah sejarah bangsa kita untuk kali ini. Kawat Maut Sandakan adalah antara kejadian terburuk dalam siri kejadian kes jenayah perang Jepun yang mengakibatkan kematian sehingga 3.600 orang hamba kerajaan Indonesia dan 2.400 tahanan perang pihak berikat, yaitu Allies, yang ditahan oleh askar Jepun semasa Perang Pasifik semasa Perang Dunia Kedua di kamp penjara di Borneo Utara, dan keseluruhan tahanan yang ditawan di kamp tersebut semasa pembarisan. Hanya 6 yang diketahui terselamat selepas peperangan. Pada tahun 1942, orang awam Indonesia yang dibawa dari Pulau Jawa bersama tahanan perang Australia dan British yang telah ditahan semasa kejatuhan Singapura dihantar melalui kapal ke Borneo Utara dengan tujuan untuk membina padang terbang di Sandakan. Seperti pembinaan landasan kereta api Burma ataupun dikenali sebagai landasan kereta api maut, tahanan dipaksa bekerja keras dan diacukan senapang kepada mereka. Sering dipukul dan tidak menerima makanan serta ubatan yang cukup. Mereka terus ditahan walaupun kerja pembinaan telah siap. Kebanyakan tahanan akhirnya mati. Pada awal 1945, apabila pihak berikat semakin hampir, Komandan Kamp Kapten Hasohijima Susumi memutuskan untuk memindahkan baki tahanan ke pendalaman di Ranau, kira-kira 250 km. Menurut beliau, ia merupakan arahan dari Letnan Gen Masao Baba, Komandan Pemerintah ke-37 dalam tentera Jepun. Tahanan Australia dan Indonesia ini telah dikerahkan oleh tentera Jepun untuk berjalan dari Sandakan di pantai timur ke kota Kinabalu di pantai barat. Dalam perjalanan tersebut, lebih 1.000 orang telah maut akibat keletihan, kebeluran, dan penyakit. Kawat pertama merentasi kawasan Paya, hutan tebal, dan kemudian melalui kawasan Cerun, bahagian timur Gunung Kinabalu, yang berlaku di antara Januari hingga Mac 1947. Pihak Jepun telah memilih 470 banduan yang difikirkan cukup cergas untuk mengangkat bagasi dan bekalan makanan untuk mengiringi batalion-batalion Jepun ke penempatan baru di bahagian pantai barat. Dalam kumpulan tersebut, kebanyakan tahanan yang menderita daripada jangkitan penyakit atau kekurangan zat makanan. Mereka memulakan perjalanan dengan niat asal untuk pergi ke Jesselton, yaitu nama lama kota Kinabalu. Walaupun perjalanan tersebut
mengambil masa 9 hari, tetapi mereka diberikan bekalan hanya untuk 4 hari. Seperti apa yang terjadi dalam Kawat Maut Bataan, The Death March of Bataan di Filipina. Tahanan yang tidak dapat bertahan akhirnya mati. Mana-mana tahanan yang keletihan ditinggalkan supaya mati dalam perjalanan. Apabila sampai di Ranau, mereka yang masih bertahan telah diarahkan untuk membina kem sementara. Tahanan yang terselamat akhirnya telah ditahan dalam bilik tahanan yang kotor dan terpaksa bersempit-sempit. Kebanyakan mereka akhirnya jatuh sakit dan mati akibat desentri, yaitu ceret-beret. Menjelang 26 Jun 1945, hanya 5 askar Australia dan seorang askar British yang masih hidup. Kawat kedua bermula pada 29 Mei 1945 dengan disertai oleh 536 tahanan. Kawat tersebut berlangsung selama 26 hari, dengan kesemua tahanan kedua ini lebih lemah daripada para tahanan kawat pertama. Tahanan kali ini juga diberikan catuan makanan dan dipaksa untuk mencari makanan sendiri dalam perjalanan. Kompaun nomor 1 di Sendakan telah dimusnahkan untuk memusnahkan bukti kewujudan mereka. Hanya 183 tahanan yang terselamat. Kawat kedua tiba pada 24 Jun 1945 dan mereka terkejut apabila mendapati hanya 6 orang tahanan saja yang masih hidup dari kawat pertama. Kira-kira 250 orang tahanan yang tinggal selepas kawat kedua berlepas. Kebanyakan tahanan mula jatuh sakit dan askar Jepun membiarkan mereka mati tanpa memberikan makanan. Starving to death. Namun pada 9 Jun 1945, Jepun akhirnya menghantar 75 orang lagi untuk kawat terakhir. Tahanan dalam kawat terakhir sangat lemah berbanding 2 kawat terdahulu. Tiada seorang pun yang mampu bertahan lebih dari 50 km. Setiap tahanan akhirnya rebah kerana keletihan melampau dan ditembak bunuh oleh askar Jepun. Tahanan yang masih tinggal di Sandakan tidak mampu untuk berjalan, telah dibunuh ataupun mati kerana kelaparan dan sakit teruk sebelum Jepun menyerah kalah pada 15 Ogos 1945. Mangsa-mangsa tahanan yang lain kerana kekurangan dan layanan kejam dari askar Jepun, hanya 38 tahanan yang masih hidup di Ranau. Semua tahanan kurang sehat dan tidak mampu untuk bergerak. Mereka akhirnya telah dibunuh atas perintah tertinggi Jepun. Kesemua mereka dibunuh dalam bulan Ogos. 6 orang askar Australia berjaya melepaskan diri. Semasa kawat kedua, Owen Campbell dan Richard Brightwaite
berjaya melepaskan diri dan lari ke hutan. Mereka telah dibantu oleh orang tempatan dan akhirnya diselamatkan oleh pihak berikat. Semasa bulan Julai, Private Nelson Short, pegawai Warren 1 William, Stevie Witch, Private Kate Botterill, dan William Moxham berjaya melarikan diri dari Ranau. Mereka semua juga menerima bantuan dari penduduk tempatan yang memberikan mereka makanan dan menyembunyikan mereka sehingga perang berakhir. Daripada 6 orang yang terselamat, hanya 3 orang terselamat dari kesan penyiksaan yang mereka terima di kem tahanan, dan mereka menjadi orang penting dalam pembicaraan kes kekejaman perang Jepun yang diadakan di Tokyo dan Rabaul. Mereka menjadi saksi utama dan menceritakan segala kekejaman askar Jepun untuk tatapan seluruh dunia. Kapten Hasohojima didapati bersalah dan dikenakan hukuman gantung pada 6 April 1946. Kapten Takakuwa dan Kapten Watanabe telah didapati bersalah atas kesalahan membunuh dan menyeksa tahanan hingga mati. Mereka masing-masing telah dijatuhkan hukuman gantung dan tembak pada 6 April 1946 dan 16 Mac 1946. Tugu peringatan perang telah didirikan di Kundasang, Sabah pada tahun 1962 bagi memperingati mangsa yang terkorban di Ranau dan Sendakan. Tugu peringatan perang juga dibina di negara asal askar yang terkorban bagi memperingati mereka. 24 Oktober 1945, kem tahanan perang Sendakan, beberapa bulan selepas ia ditinggalkan dan dimusnahkan oleh tentera Jepun, tidak banyak yang tinggal di kem yang dibakar ini. Dalam kawasan kompaun nombor 1, kubur mengandungi mayat 300 tahanan Australia dan British dijumpai. Mereka dipercayai tahanan yang tinggal di kem selepas Sri Kawat kedua ke Ranau. Setiap kubur mengandungi beberapa mayat dalam setengah kes sehingga 10 mayat.